fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qamadali lul alami tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qamadali lul adami wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat an yastahi lul qidamu wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat an yastahi lul qidamu fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alami al-ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qamadali lil adami wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Baik, sambungan kita asal bicara dalam bab akidah wajib i'tiqad atas pandangan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, perkara yang wajib besar sekali dalam kehidupan kita untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba adalah mengenal Allah Ta'ala sebagai pencipta. Itu disebut wajizim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun, ialah ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala ni maksudnya kita faham maksud la ilaha illallah tu, yang kita memang mengiktikadkan dan yakin, berpegang dengan sebenar-benarnya bahawasanya mahasiswa Allah ni tak akan ada sifat ilah sama sekali. Allah jua yang bersifat ilah. Allah jua ilah. Makhluk takkan duduk kedudukan ilah sama sekali. Itu antara makrifah yang kita nak faham umum makna kenal Allah Ta'ala ni, maksudnya kenal Allah sebagai ilah, selain daripada Allah Ta'ala bukan ilah. Itulah kenal yang besar dia kan? Ayat dia. Dan bila kata kenal Allah Ta'ala sebagai ilah ni, dengan bahasa lain tauhid kan Allah sebagai ilah, makhluk bukan ilah sama sekali, tak akan ada ilah sama sekali. Jadi tauhidkan ilah tu, atau huraian sebut ulama ada 3 yang masyhur bahas dalam kitab. Itulah kenal Allah Ta'ala dari sudut zat dia, sifat dia, af'al dia. Zat, sifat, af'al dia saja yang ilah. Makhluk ni bila Allah Ta'ala bagi jadi ada zat makhluk, sifat makhluk. Daripada makhluk ni ada makhluk yang akan ada perbuatan, ada af'al makhluk. Daripada af'al makhluk ni akan ada kesan, natijah daripada af'al dia, atau istilahnya dipanggil asar makhluk. Jadi kalau nisbah bahasa 4 tempat tu, pada Allah Ta'ala juga ada istilah zat Allah, sifat Allah, af'alullah dan asarullah. Dalam 4 sudut ni mesti faham macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala dari sudut zat, sifat, af'al, asar. Kalau tak faham tu, tentu yang gagal tu. Kita nak hidup untuk istilah kenal Allah Ta'ala. Atau istilah makrifah itu al-jazmu mutabiq lil haq an dalil. Kita akan jumpa nanti satu-satu insya-Allah. Nak faham kata Allah ni ilah dari sudut zat, wujud dia macam mana, qidam macam mana ke depan insya-Allah. Sebut ni kat sini dia jadi panjang awal, tapi nak fahamkan maksud al-jazmu tu mutabiq lil haq an dalil ni atas rimusan makrifah Allah Ta'ala ni. Nak makrifah macam mana? Makrifah boleh faham perbezaan antara Allah Ta'ala dan makhluk. Bahasa lain makhluk mahasiswa Allah, yang bila Allah jadikan makhluk, makhluk ni akan ada bila bagi jadi ada zat makhluk. Dan bila makhluk untuk ada zat dia ada nama dia macam-macam. Dengan itu akan ada sifat makhluk, ada nama makhluk. Dia akan ada sifat makhluk, ada nama makhluk. Dengan adanya sifat pada dia,
nanti makhluk ni akan ada af'al makhluk. Bagaimana yang boleh buat pergerakan, ada pada dia sesuatu kesan, dia panggil af'al makhluk. Dan daripada af'al, bila dah ada af'al makhluk, akan ada asar makhluk. Itu 4 perbincangan tu lah. Jadi kalau saya sebut sekali lalu, kata ma'rifatullah tu macam mana? Kita itikadkan dalam bab zat ni Allah jua yang zati wujud, hakiki wujud, wajib wujud, yang zatul kidam, zatul baqa, zat yang qaim bi nafsi. Dia ya. Makhluk asalnya zatul adam, jaizul wujud, kita mumkinul wujud, hadisul wujud, zatul hadisah, zatul fana, dan kita qaim billah. Yang tu yang nak faham tu. Yang kata bila kita tauhid Allah Ta'ala, kenal Allah, besar kali faham kita ni jaizul wujud, Allah, dia wajibul wujud, dialah wujud yang kita. Maklumat ilmu saya ambil kan. Pasal tanpa ilmu tersebut, tak erti kita nak buat banding beza antara makhluk ni dengan Allah Ta'ala. Pula tu, kita punya tugas dalam bab mengaji ni bukan takat ilmu je, tapi sampai dapat ainul yaqin. Sampai istilah ainul yaqin ni bahasa lain, istilahnya dia panggil idrak dengan Allah Ta'ala. Boleh dapat dengan Allah Ta'ala, boleh faham dengan Allah Ta'ala, boleh bercahaya hati dengan Allah Ta'ala, dengan bahasa gitu. Hati kita ni, fahaman kita, akal kita terang, jelas. Memang itikad yang kita ni, dan sedar pula tu. Kita memang sedar, capai, rasa kita ni Allah bagi jadi, Allah bagi hidup, Allah bagi dengar, Allah bagi lihat. Tak ada apa-apa yang ada pada kita ni melainkan Allah lah yang bagi ada kita. Semua tu alam atas, alam bawah. Okey, sekali lalu sebut itu. Satu-satu nanti tengok insya-Allah zat dia, sifat dia, af'al macam mana, asar macam mana, memang jumpa nanti insya-Allah. Jadi kaedah dia untuk boleh dapat makrifah Allah Ta'ala ni, kaedah dia ialah nazar. Jadi atas sebut perkara yang wajib atas kita ialah kenal Allah, tapi jalan nak kenal adalah nazar. Nazar ni termasuk dalam kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Takkan boleh kenal Allah Ta'ala melainkan dengan ada nazar, maka nazar pun jadi wajib juga. Tapi yang wajib apa? Yang wajib itu makrifah. Jalan makrifah adalah nazar, maka nazar pun jadi wajib. Yang ni yang kalau tengok itu disebut ada fafihi khulfun muntasib, ada khilaf yang masing-masing ada dalil dengan kaedah mereka masing-masing untuk menunjukkan apa dia awal wajib adalah insan ni. Ada yang kata yang wajib awal adalah nazar. Ada 12 penua dalam syarah Tuhfatul Murid ni disebut kaul-kaul tentang apa dia awal ma yajib. Tapi atas jumhur ulama sebut awal wajib ialah ma'rifatullah. Nazar ni dia ialah wasilah untuk dapatkan makrifah. Ya. Jadi antara kaedah nazar tu nak nazar apa? Nazar ila fanzur ila nafsika. Kita sebut dah itu tak ni. Pandanglah diri kita. Jadi kaedah kita untuk nazar, tengok diri kita, kemudian nisbah di tempat disuruh nazar, tengok alam atas, alam bawah. Diri kita, zat kita, sifat kita, perbuatan kita. Padang asal kejadian kita. Jadi bila sebut nazar ni, dia bukan hanya tengok tangan, tengok kaki, tengok muka. Itu bukan nazar. Istilah nazar ni, dia ialah Allahumma salli ala sayyidina. Dia panggil, lama tak sebut, lupa lah. Nazar ni dia bukan ru'yatul ain faqat, tapi nazar ni adalah dia ialah ar-ru'yah ma'al ta'aqul ataupun ar-ru'yah ma'al fikr. Pandang berserta dengan berfikir. Orang panggil nazar. Pandang serta fikir.
Saya buat misal, pandang atau fikir. Kalau tak fikir lah, itu istilahnya dia nazar ya. Dia ru'yah. Dia tak nazar. Saya nak guna hal keliling kita kan. Hujan kan. Sejuk kan. Semua kipas dia pasang. Kalau ru'yah tanpa nazar macam mana? Relax. Tu ru'yah tanpa nazar. Apa yang nazar? Apa tu? Orang macam tak pakai, tak sejuk ke? Dia ni kebal kot. Kot naga punya keturunan kot. Kalau api panas. Perlu kipas kan. Apa saya cakap apa? Nanti kalau hamba nazar tu, hamba kamu tidak satu lah. Tutup ke apa ke? Bau istilah tu nazar kan. Nazar. Boleh? Faham kan? Tengok kita tengok siling awal ni, dia tengok basah. Lepas tu, sini pun basah. Apa faham? Bocor lah. Tu nak buat apa? Setir jangan letak baldi. Barulah istilahnya nazar tu. Kalau tak tengok bocor, basah basah. Bodoh, tak tahu ya. Bodoh apa ni? Lembab. Patutnya jadi ulul albab, jadi ulul lembab. Tak nazar namanya. Saya dah ajar nazar tu. Yang Quran sebut, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tak pandang, tak tengok ke unta macam mana. Bukan suruh ambil gambar unta, ni kopi Mekah gambar unta. Selalu orang sebut itulah kan, bila sebut unta Mekah ni. Orang suka ambil gambar, bukan suruh hak tu. Yang suruh apa? Unta. Apa unta? Tengok unta tu. Tengok unta ni dapat pahala pasal Allah Ta'ala suruh tengok unta. Bukan tengok unta tu, tengok kaifiat khuliqat dia tu. Pasal apa? Malam sejuk gilanya. Siang panas gilanya. Tapi tak perlu pakai selimut. Panas tak payah duduk bawah teduhan, tak payah. Dia kan duduk. Jadi kulit dia macam mana orang Ta'ala buat. Masya Allah. Teknologi apa ni? Kereta pun kalau jemur tengah panas, malam sejuk, sebulan, tak silap, lekang, cat tu. Apa saya nak sebut ni? Tu nazar tu. Nazar ni. Jadi dia ru'yah ma'a fikir, ma'a ta'akul. Baru kita akan fikir, yang ni yang disebut bila fikir. Apa yang kita akan dapat bila tengok diri kita, alam atas, alam bawah, tajid bihi sun'an badi al-hikami. Itu kita baca dah itu kan. Kamu akan dapati bihi, binazar ni, tajid bihi ay tajid fihi. Boleh juga tajid bihi, kamu akan dapat bihi dengan sebabnya bihi nazar. Kalau ba tu ba sababiah, tajid bihi, kamu akan dapati tu jawab bagi panzur. Tajid bihi, kamu akan dapati bihi bin nazar sun'an badi al-hikami. Tajid apa? Tajid sun'an badi al-hikam. Maksudnya kamu akan dapati sun'an, penciptaan. Maksudnya makhluk apa yang orang tak cipta ni, sama ada kat diri kita ataupun alam atas, alam bawah ni, dapat ciptaan ni badi al-hikam. Asal terjemah ni, diterjemah situ pertukangan perbuatan yang indah-indah. Asal makna badi' tu indah, cantik. Membuat sesuatu tanpa ada misal sabik, itu adalah badi'. Badi' ni adalah khalqu syai'in biduni misalin sabik, membuat sesuatu tanpa ada contoh terdahulu. Itu badi'. Bahasa orang putih dia panggil apa? Originator. Origin apa? Original. Maksudnya pencipta yang original, mula-mula mencipta, yang dia bukan membuat sesuatu di atas tiru ciplak daripada yang lain daripada dia. Bahkan dialah pemula membuat, yang mula-mula sekali mencipta, macam tu. Itu dipanggil originator. Itu dipanggil bahasa Arab badi'. Bada'a. Jadi cuma kita lah tak apa pandai nak menilai sun'an badi' yang hikam. Dia badi' itu pertukangan perbuatan indah. Maksudnya
pertukangan ciptaan yang tercipta yang sebelum ni belum ada yang seumpama, mutu hikam yang amat bijaksana, maksudnya ada hikmah dan rahsia. Itulah bahasanya. Kenapa ketam, contoh ketam. Banyak orang nak sebut ni, dia kena ada pengetahuan luar sikit lah kan. Kenapa ketam mata dia terkeluar? Lepas tu ada ketip. Kenapa ikan pari lepio ekor panjang? Tajam tu dia libas kalau kena. Nak try saya boleh pergi ambil pari ni, jumpa Abdul libas belakang mak nak apa ke mana. Koyak kulit tu. Kenapa bentuk dia macam tu? Kenapa ikan jos macam ni? Kenapa ikan bilis macam ni? Kenapa ikan keli macam ni? Semua ada rahsia. Kenapa ikan puyuh macam ni? Tajam tepi. Apa tujuan dia? Ada macam-macam kalau nak tengok makhluk tu, ikan, burung, haiwan hutan, haiwan belaan yang jinak, liar. Masya-Allah. Macam-macam. Di sebelah logam yang ada pun, ni emas, ni perak, ni petroleum. Apa lagi? Besi, kuprum, macam-macam nama logam. Kita pun tak larat nak hafal. Tak apa peduli pun nama-nama logam macam-macam. Semua tu nak faham ada sun'an, badi'an, dan pencipta ni ialah hakaman. Bijak, hakim. Cuma disusun dalam bentuk badi' al-hikam. Maksudnya yang originator, yang mencipta sesuatu tanpa ada misal terdahulu, dan penciptaan tu hikam, mempunyai hikmah dan rahsia. Itulah khutbah kali lalu. Cuma soal, ngerti tak mikir? Nak tengok fikir, boleh tak? Ada tak lembak kita kan? Betul? Kita ilmu banyak, tak ngerti cara nak mikir. Kita tak pandai. Allahumma salli wa sallim. Ni sebab nak pergi pandai tu pun kadang tak pandai mana pun. Saya sebut, atas dia sebut macam tu lah kan. Cuma kita ni kadang tengok kat makhluk ada benda kita boleh teruja kan. Untuk apa yang manusia buat channel kapal terbang, drone ke apa ke, kita pelik sangat. Tapi padahal Allah yang buat, yang originally, yang dialah mula-mula buat. Kalau manusia diberi kecerdikan pun, dia tiru daripada apa yang ada, pada apa orang Ta'ala buat, ambil teknologi tu, tiru teknologi tu, buat. Dengan tu jadi sesuatu yang kita tengok menakjubkan. Tapi kita boleh tak ajub, tak boleh rasa kagum tentang siap Allah yang buat asal kejadian macam tu. Contoh buat misal, kamera kalau ada 40 piksel, 80 piksel, 100 piksel, hebat. Kamera ni apa? Kamera ni tiru kita punya teknologi mata ya. Iris masuk cahaya macam mana, adjust dia macam mana, kotak hitam apa, besi hitam gelap masuk macam mana, tambah lah ni memori tak memori. Orang taklah bagi memori kita, mana hebat? Mata kita mana hebat? Kantar kita mana hebat? Kita tak payah adjust, niat aja nak tengok tu, zoom, adjust semua, zoom, ish. Kamera kena tekan autofocus. Tekan. Untuk tunjukkan mana yang kita nak fokus dia tu. Mata kan gaduh, kan ada tekan, ada tekan autofocus ni. Mana ada. Saja saya nak tunjuk kata kat makhluk kadang kita boleh terpegun, heran tengok. Tapi apa yang Allah Ta'ala buat yang originally tu, kita tak rasa hebat. Astagfirullah. Yang tu satu hal lah. Yang tu yang macam mana pun kaedah nak dapat makrifah ni nazar. Yang nazar ni bukan perlu nak pergi planet apa-apa, tak payah. Tengok kat diri kita sudah. Itu yang para ulama kita memang dia ajar nazar ni besar kali, nafsika, alamil ulwi, kemudian alamil sufli. Cukup saya sebut gitu. Lagi saya syarah panjang kat sana. Keputusan dia nak buat ialah sepatutnya nazar ni mesti dapat tajid bihi sunan badi yang hikam. Tak dapat punya pasal. Macam mana pun yang nak pergi dapat macam mana? Tengok ulama-ulama kita ajar macam ni. Tengok kita
Nak buat apa dulu? Aku dulu tak ada, Allah yang ada aku. Yang tu mula-mula memang kena tengok. Ada benda yang ulama dah ajar kita untuk kita faham macam mana nak dapat tauhid, nak dapat makrifah tu. Itu lah. Tu yang kita tak erti nak menilai tengok teknologi ke apa macam pasal lah tu. Tapi untuk dapat makrifatullah ni, apa dia? Aku tak ada, asal aku tak ada, memang aku tak ada asal dulu. 20 tahun dulu mana ada? Kalau sekarang tak sampai 20 tahun lagi lah. 200 tahun dulu mana ada? Tambah 200 juta tahun dulu gimana? Mana ada? Jadi nak cerita apa? Ni boleh ada macam mana? Allah yang bagi ada aku. Bukan saja aku. Langit bumi semua ni asal tak ada. Macam mana? Semua makhluk ni Allah bagi ada. Bagi faham tu. Itu besar kali. Dan dia bagi ada pula macam-macam rupa macam ni. Macam mana? Yang tu olah lah untuk bagi cerdik. Tapi mula-mula CP yang ulama' dah formulasikan untuk kita, bagi faham wujud dulu. Yang tu panjang umur jumpa nanti ke depan insyaAllah. Jadi sebutlah wujud, qidam, baqa', mukhalah apa lila wadis. Atau umumnya disuruh kita nazar tu nanti dalam bab zat, sifat, af'al, asar. Macam mana untuk kita boleh makrifah ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Dan bila tauhid maksudnya tak syirik. Tak syirik sudut zat, sifat, af'al, asar. Semua keempat-empat angle ni rujuk kita ke Allah Ta'ala. Okey. Keputusan daripada Fanzur ni, tajid bihi sunnah abadi ahli kami. Walaupun begitu, lakin bihi qama dalilul adami. Okay. Walaupun tengok nisbah buat ni hebat. Tu yang saya kata, kalau tak kerti tengok hebat pun, tengok je apa dia sebut. Pasal kita kena kebolehan nazar tu tak cukup pada kita untuk menilai, untuk melihat boleh nazar dengan kita boleh fikir dan ta'akul ke Allah Ta'ala. Slow, lambat. Kita lambat. Saya kata lambat, saya lah. Hampa semua pakar-pakar tak apa. Baik. Jadi dalam keadaan tengok macam mana hikamnya yang ada tu, lakin. Tetapi kata dia, bihi, binazar ni juga. Qama dalilul adami. Ataupun bihi, bi wujdanil mazkur. Bahab tajid tu. Dengan dia, sah belaka domain-domain tu untuk tengokkan koma tu, jawab tu. Lakin bihi, koma dalilul adami bihi. Asalnya. Terdirilah dalil ketiadaan bihi binazar. Boleh tu. Dengan nazar tu. Bihi binazar tu. Dengan telik tu. Tengok makhluk ni, dulu tak ada, sekarang ada. Tadi pagi, sekarang tengah hari. Tadi hujan, ni tak hujan. Tadi faham, sekarang tak faham. Tadi tak faham, sekarang faham. Macam tu, dia bertukar-tukar ni. Kita akan dapati apa? Bihi bin nazar ni, tengok badi al-hikam apa, tapi dengan nazar juga. Qama dalilul adami, terdirilah dalil tiada. Apa dalil tiada ni? Nak kata makhluk ni asal tiada. Dan makhluk ni bukan dia sendiri yang ada. Asal dia daripada tak ada. Perubahan yang ada ni menunjukkan bahawasanya dia duk asal tak ada. Kemudian diadakan. Dan mesti yang mengadakan tu ada. Yang tu. Yang tu yang masuk dalilul adam. Baik. Bahasa dia ringkas syair ni. Qama dalilul adam. Jadi yang kita tengok perubahan yang duk berlaku keliling ni, yang tu dengan nazar kita akan dapat keputusan. Walaupun kita beranak-beranak tengok langit bumi semua ada dah, kita akan, kalau dengan nazar yang betul, kita akan faham apa? Langit bumi semua ni makhluk baharu. Macam mana baharu aku, walaupun kita beranak-beranak ada semua dah, kita takkan kata kodim kat dia. Tambah kita dah diajar akidah dah. Semua makhluk baharu. Kita dah ada CP dah, ulama dah ajar. Satu kita kadang baik hafal daripada ada kebolehan nazar. Faham saya cakap apa? Sekarang saya tanya. Arash baharu. Makhluk. Sebila hang tengok arash diadakan. Langit makhluk. Betul. Masa bila tengok makhluk langit dicipta. Mana tengok? Mana tahu? Kan kata nak nazar tak boleh. Kita tak pandai kan? Betul kan?
Ulama kita pandai. Jadi kepandaian mereka tu dia terjemah dengan kita, dia buat apa? Hafal aja. Ma siwa Allah ni makhluk. Ma siwa Allah ni makhluk. Makhluk ma siwa Allah apa saya cakap ni? Ma siwa Allah ni asal dia tak ada. Semua makhluk adalah baru. Dalil baru apa? Berubah. Apa ya? Apa ya? Satu kita disuruh apa ya? Apa ya dulu? Nak boleh makrifah tu memang nazar, tapi nazar tak pandai. Itu apa dia buat? Disuruh hafal. Dia panggil formula hafal. Hafal. Lepas tu dah hafal, dah selesai. Belum lagi. Pasal hafal kita hafal bodoh. Tak faham. Hafal tu belum idrak kat kita. Satu bila dah hafal, cantik lah. Untuk nak buat apa? Itu yang perlu kita mengaji. Tambah berguru, ada mursyid ajar kat kita. Macam mana dengan formula yang dia dah beri tu, gunakan dia untuk mengenal diri. Itu yang kalau saya sebut tadi contoh besar, apa dia? Dalilul adami. Bagi faham. Tengok kita, walaupun nampak kita, sedar kan? Aku ni saya tak ada. Allah je ada. Ya, cukup tu. Memang nak dapat tu je pun. Jadi bukan nak tengok, ini hebat, payah agak kita nak rasa hebat. Tak pandai kita nak nazar ni. Hebat besar atau mana? Boleh rasa kita ni saya tak ada, Allah mengadakan aku. Itu paling besar ni. Satu kalau kita ngaji tauhid, ulama-ulama sebut, besar sekali iman kita kepada Allah Ta'ala adalah boleh isbatkan wujud Allah Ta'ala. Yang kedua, isbatkan sifat Allah Ta'ala. Boleh faham wujud Allah Ta'ala, boleh sedar wujud Allah Ta'ala yang alam ni Allah yang bagi wujud. Bagi boleh idrak tu. Kita apa-apa lah. Allah, alam ni semua bagi jadi. Jadi nak bagi orang kata apa, boleh telan, boleh hadam. Betul-betul. Memang makhluk ni yang saya tak ada, Allah yang bagi ada. Dia kena latih. Pasal dengan latihan ni pun boleh masuk dalam hati. Ada benda yang memang dah dengar dah maklumat ni, tapi tak masuk hati. Sebab kita ada benda yang memang maklumat ni tepat, ulama' dah kaji, memang sepatutnya masuk hati. Bila tak masuk hati, buat macam mana? Kena zikir, sebut, fikir, sampai masuk hati. Hak ni, apa dia? Semua makhluk ni tak ada. Asalnya semua makhluk ni tak ada, Allah yang bagi ada. Pasal nak ambil faham, yastahilul qama bihi dalilul adami. Nak faham itu. Boleh faham semua ni, aku ni asal tak ada, akan tak ada. Ni ada, tapi asal aku tiada. Mesti faham tu. Hak tu tak faham memang sentut bodohnya. Mesti bodohnya. Hak tu faham saja tak cukup. Macam mana? Kena sedarkan diri. Allah adakan aku. Alhamdulillah. Betul, antara la ilaha illallah tu hadirkan wujudnya. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Apa? Tak ada yang memang wujud, zati wujud, hakiki wujud, wajib wujud melainkan Allah. Bila faham zati wujud, hakiki wujud, wajibul wujud Allah Ta'ala, kita ni wujud idafi. Apa maksud wujud idafi? Allah bagi ada, tu ada. Kita bukan wujud hakiki. Kita bukan wujud zati satu, bukan wujud wajibul wujud. Pasal kita jaizul wujud, mungkinul wujud. Bahasa lain, Allah wujud, kita adam. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Apa maksudnya? Kita ni adam, kita ni adam. Bukan kita Nabi Adam, kita ni tak ada asal. Ni ada pun, sebenarnya kita duduk maqam adami. Kita belajar nahu, adami tu nisbah pada Adam. Allah maqam dia wujudi, kita maqam kita adami. Allah nisbah kedudukan dia wujudul wujudi, wujud yang memang nisbahkan pada wujud, maksudnya wujudun hakiki. Kita ni adalah mau wujudun adami. Apa wujud adami? Wujud yang asal kita adalah tiada. Wujud yang dinisbahkan kepada tiada. Pasal asal kita tak ada. Allah wujudun wujudi. Kita ni wujudun adami. Bahasa tu kena telan sikit. Dan kalau nisbah zikir, latihan faham bahasa ni lah cepat untuk kita nak boleh hadir hati ke orang Ta'ala. La ilaha illallah. Hadir. La mawjud illallah. Aku ni Allah yang wujudkan. Aku ni Allah wujudkan. Nisbah kita nak hadir hati Allah ni. Allah wujudkan aku. Allah wujudkan aku. Allah bagi jadi aku. Allah bagi jadi alam ni.
Semua makhluk ni Allah yang wujud. Wujud yang memang wujud hakiki, wajib wujud, asal wujud yang wujudi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tak ada yang wujudul wujudi, yang wajibul wujud, melainkan Allah Ta'ala. Soal, senang ke nak dapat? Senang. Senang nak idrak. Ha? Kena latih. Latih sampai macam mana? Latih sampai sedarah sedaging. Satu, kalau dalam Matamu Ibrahim tu disebut ujung kitab, wa yanbaghi lil aqil an yuksira min zikriha mustahdiran limahtawas alaihi minal ajaibi wal asrari. Apa dalam belakang-belakang tu tak apa nak rancau ah. Tapi nak sebut wa yanbaghi lil aqil an yuksira min zikriha mustahdiran. Maksudnya sepatutnya orang berakal sayugiranya untuk memperbanyakkan sebut la ilaha illallah ni dengan hadirkan di hati. Makna yang ada pada la ilaha illallah la mustaghni an kulli man siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Panjang dia tu lah. Pendek dia atas saya cerita ni wujud tu ya. Nak faham wujud dia. Lepas tu mula-mula kali isbatkan wujud Allah Ta'ala. Boleh sedar Allah wujud. Yang makhluk semua ni Allah yang bagi wujud ni boleh faham waktu tu. Masya Allah. Tambah boleh idrak lah Allah hidup ya. Allah wujudkan aku. Langit buka mata ya, Allah yang nampak aku. Allah jadikan bumi untuk aku. Allah jadikan langit untuk aku. Dia turunkan hujan. La ilaha illallah. Boleh jadi faham kita terus idrak ke Allah Ta'ala. Isbatkan wujud dia yang apa saja kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita sentuh, kita bau ni, Allah lah yang mengadakan dia. Maksudnya dah jelas satu apa dia? Qama dalilu adami. Cuma kita bukan cerita dalil tu. Yang tu bawa hafal dan dia ajak idrak. Kan? Kita nak memikir, nak bagi dapat. Ya, tak senang. Ulama dah tolong buat satu bahasa kesimpulan, cuma nak dapatkan dia, latih. Ada benda yang kita tak payah latih tak apa. Kita tengok pasal kita punya pengalaman membolehkan kita untuk kita kenal. Nak saya buat misal. Ular bahaya. Dulu kita tak kenal ular bahaya ke tak? Tapi bila kita dah kenal ular perangai macam mana, tambah pernah bertemu dengan ular, tengok ular, tambah kena patuk dengan ular macam mana. Pernah bengkak kaki masuk hospital, sakit menderita, sakit hati sampai pesan-pesan macam mana. Tengok ular je, kenal lah kita. Mudah kenal. Benda-benda macam tu mudah kenal. Kita kenal gula manis, garam asin, mudah kenal. Tapi nak kenal Allah yang cipta semua, kita asal tak ada, susah nak idrak dia. Nak idrak dia susah. Ilmu dengar senang. Tapi nak dapat rasa dengan hati susah. Jadi apa jalan? Zikir. Zikir hadir kan. Zikir hadir kan. Hadir apa? La mawjuda illallah. Saya sebut ringkas saya. Saya sebut banyak-banyak lagi terabur dalam kepala. Yang nisbah kita tertib baca kitab kan satu. Hadir kan. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Maksudnya Allah saja wujud. Makhluk ni asal tak wujud. Ataupun dengan bahasa lain, la mawjuda illallah. Allah wajibul wujud. Makhluk ni mumkinul wujud, jaizul wujud. Itulah maksud qama dalilul alaihi qat'an yastahilul. Kita pun tak kena. Itulah maksud qama bihi lakin bihi qama dalilul adami. Baik. Ini dia dah buat satu rumusan. Ni rumusan nazar yang ulama tolong himpun untuk kita. Apa dia? Wa kullu ba jazaa alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul kidamu. Ini rumusan yang saya sebut di fikih hadir yang ni. Walaupun kita tak pandai nazar lagi, tak boleh nak idrak lagi ke orang Ta'ala, tambah nak tengok hikam tak hikam, badik tak badik, lembab itu, lembab. Betul apa kaedah dia? Ambil formula ni. Apa dia? Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu. Kullu mubtada wa kullu ma idafat pada ma tu mudaf. Panjanglah cerita itu tak? Setiap barang yang haruslah alaihi ala ma itu adamu. Adamu fa'il lagi jaza. Setiap apa yang harus untuk tiada, maksudnya apa yang boleh jadi tiada. Kaedah berfikir dia macam tu. Kita boleh tiada. Pokok pun tengok dulu hidup, sekarang mati. Orang pun ada hidup, mati. Tambah ada yang kena COVID setiap hari. Buah bahasa itu kan. Tambah pula bunyi mati. Contohlah bunyi COVID. Dia sebut COVID saja.
boleh jadi Adam macam mana? Ni siang, nanti malam. Malam gelap, Adam. Kita ni pun, ni tak apa, sedar. Sehari mengantuk, Adami. Ni tak apalah, duduk sedar, wujudi. Sehari tidur, Adami. Jaga, wujudi. Tidur, Adami. Lawak-lawak je, habis situ pula kita. Ya. Satu, bila faham tu, yang nak tu sebenarnya apa? Mengaji nak faham satu hal. Lagi nak dapat apa? Nak dapat tauhid tu. Walaupun mengaji tak boleh pasal ngantuk, bagi dapat tauhid. Jangan jadi bodoh. Jangan sia-siakan apa yang hal orang Taala bagi. Ngantuk je, ya Allah, lemahnya aku. Kan payah pun aku nak faham ni, tapi letih, ngantuk lah. Sebab ngantuk tanya lain. Pasal apa? Melantak banyak ya. Tengok handset banyak ke? Dia tengok handset banyak, letih sebenarnya. Iya, hampa tak tahu lah. Saya pernah menghadap komputer dulu, dia buat kerja sekolah. Itu saya belum terjemah buku. Terjemah kitab. Kalau saya terjemah 30-40 kitab, rasanya saya pakai spek tebal tu. Letih tu, hampanya tak tahu. Hampa tu try tengok telah kitab. 5,5 jam jadi lah. Letih tu, tengah kitab. Satu kalau hampa tak boleh tidur, hampa pegang kitab, hampa telah. Baring. Tidur. Wajib tidur. Tak jadi try. Hampa payah tidur, pegang kitab. Pegang tu. Pegang mata jorah tu dah. Rena. Wajib rena. Tambah apa kitab yang tak faham tu. Baca kitab Faraid ke apa, pegang. Wajib lena. Tak mau lena, pegang kitab, baring, pegang. Lena, 5 minit lena. Tak cakap apa try. Saya dah ada experience tu. Satu saya sebut. Tambah kitab berat sikit lagi. Tu lena. Kitab terkantuk kepala, tak sedar. Bunyi lena. Saya cerita apa ni? Nak kata kita lemah apa tu satu Adami wujudi tu. Jadi jangan sia-siakan hal yang ada kat kita tu untuk ma'rifatullah. Apa dia? Ya Allah, lemahnya aku. Ni boleh hidup balik, alhamdulillah kau hidupkan. La ilaha illallah. Nak dapat tauhid tu, mati. Bukan nanti nombor 60 mati. Sekarang boleh mati. Tapi mati dapat tauhid pada Allah Taala. Tauhid hakiki tu. Tauhid betul kat Allah Taala tu. Pasal iktiraf. Arif dengan dia tu. Bukan nanti hafal alfiah. Nak jadi arif dengan Allah Taala. Bodoh jurumiah orang tak tahu. Alif bata orang tak kenal. Arif dengan Allah Taala. Tapi bukan maksudnya tak payahlah ngaji jurumiah. Aku tampar lagi. Jangan faham macam tu. Tapi tauhid mesti bagi dapat. Yang kita mengaji tu alat. Yang ni yang kita mengaji, yang ni lah nak bagi dapat ni. Nazar ni. Nazar. Jadi apa kaedah nazar dia? Apa yang boleh jadi Adam, itu keputusan dia apa? Alaihi qata'an yastahilul kidam. Asal ayat dia kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi. Kan? Lepas tu yastahilul kidamu. Ataupun baca situ wa kullu ma jaza alaihi al-adamu. Okey. Jawab dia yastahilul adamu alaihi qat'an ay ala sabil qat'i. Itu kalau susun dalam bentuk nasar lah. Syair ni dia ada terbalik tunggal langgang. Mana dulu kemudian tu. Kita nak baca dia pun kepala otak tunggal langgang juga. Itu yang saya tolong takdirkan kalam dia. Asalnya kullu ma jaza alaihi al-adam ataupun ma jaza alaihi al-adamu. Disebut kullu tu untuk menunjukkan lagi umum lah. Setiap apa yang memang boleh jadi tiada. Apa kullu ma tu apa? Makhluk yang jaza alaihi al-adamu. Apa jadi? Yastahilul kidamu alaihi qat'an. Itu asal bahasa Arab dia. Mustahillah kidam alaihi ala kullu ma jaza alaihi al-adam ataupun alaihi tu kembali pada masih Allah makhluk. Mesti alaihi tu kullu ma jaza alaihi adam tu makhluk. Bahasa lain dia. Makhluk ni jaza alaihi al-adam. Jadi apa jadi? Yastahilul kidam alaihi qat'an. Mustahil kidam kata dia qat'an ala sabil qat'i. Maksudnya jazman, i'tiqadan jaziman. Sebagai i'tiqad yang jazam, apa dia? Makhluk semua baru. Bahasa Arab ni makhluk semua hadis. Kidam, mustahil kidam pada makhluk. Tak ada makhluk yang kidam. Makhluk semua baru. Makhluk dulu semuanya adam. Satu bahasa istilah makhluk semua adami.
Zat dia adami, sifat dia adami, af'al dia adami, asar dia adami. Makhluk ni asalnya zero, 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 zero. Kalau nak guna zero tu lah. Asal makhluk ni kosong, kosong. Tak ada, tak ada, tak ada. Adam, 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 Adam. Mustahil kidam dekat makhluk. Pasal apa? Keputusan dah dapat dah. Pasal kita ni boleh jadi Adam, jadi mustahil kidam atas kita. Kidam siapa? La ilaha illallah. Siapa yang kidam? Zat Allah Ta'ala kidam, sifat Allah Ta'ala kidam, af'al, salahiyah, suluh dia untuk dia buat apa saja mengikut kehendak dia, yang dia boleh fa'alun lima yurid, kidam. Yang tu kidam. Nisbah dia buat kat kita, asar kita ni, asar dia, natijah daripada fa'al dia, kita baru. Itu baru. Bila dia buat kita, kita baru. Jadi asar daripada Allah Ta'ala buat kita adalah baru. Zat dia, sifat dia, yang kebolehan dia untuk fa'alul lima yurid, itu adalah kidam. Jadi jangan i'tikad sama sekali ada makhluk yang kidam. Ada. Hatta kalau atas bahas mendalam pun, panjang jumpa ni tempat dia, tempat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun makhluk. Walaupun kedudukan dia sangat tinggi sisi Allah Ta'ala, walaupun atas nama istilah gelaran Habibullah, suatu gelaran tu, dia ialah Habibullah, yang isyarat Quran, wa rafa'na laka zikrak, kami akan angkat sebutan kau wahai Muhammad. Kedudukan Nabi Muhammad ni besar ni, azali lagi Allah Ta'ala nak jadikan dia kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya di mana sebut Allah, pasti Muhammad disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti disebut. Isyarat wa rafa'na laka zikrak, kami akan angkat sebutan kamu. Siapa? Sebut la ilaha illallah, mesti ada Muhammad Rasulullah. Tulis je Allah, Muhammad sebelah. Itu antara huraian ulama. Wa rafa'na laka zikrak tu, Allahumma salli wa sallim. Tetap Nabi Muhammad masih makhluk. Masih makhluk. Dia bukan kidam. Dia asal adami. Dia adalah nisbah adami juga. Pasal apa? Pasal asal dia bukan ada. Cuma bab Nabi Muhammad khas ni jumpa bab dia, insya-Allah. Asal bicara atas nama makhluk mustahil kidam. Yang kidam ni hanya Allah Taala. Yang pagi tadi saya ada sebut, cuma ada orang tak ngaji pagi lah kan. Makhluk ni asal semua tak ada. Untuk makhluk ni dari segi bagi ada memang tak ada. Tapi soal begini pula. Soalan ni kena nazar sikit. Memang makhluk ni tak ada ke makhluk ni memang ada dah sebenarnya? Soalan apa tu? Makhluk ni nisbah nak ada alam ni, alam syahadah ni, memang asal tak ada. Saya soal, makhluk ni memang asal tak ada ke masuk makhluk ni memang asal dia ada? Punya soalan tu. Boleh faham soalan? Faham soalan? Tak faham? Asal ada tak ada? Masa yang tak ada tu, sebenarnya hang dah ada ke belum? Itu suruh dasar saya kata, nak jawab tu kena nazar. Dah ada belum? Masa yang tak ada tu Allah Ta'ala ada? Mestilah ada kan? Jangan jawab tak ada tau, pelampau kena tu. Mestilah Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada tu, ada apa? Zat dia. Dan nama-nama dia, itu pun kita ada sebut tu, umum kita ada nama sabit zat dia, sabit. Tentu ada nama dia, tentu juga ada sifat dia. Antara sifat dia, ilmu dia, betul tak? Jadi ilmu dia tahu tak kita yang tak ada tu? Ke masa tu, dia pun tak ada ilmu lagi, macam tu? Woi, apa punya akidah ni kita ni? Masa kita tak ada tu, Allah Ta'ala tahu tak kita? Yang dia bakal nak adilkan kita. Tahu tak? Takkan tak pernah belajar qada qadar kot? Tak tahu. Kalau kita belajar qada qadar, semua makhluk ni, sebelum ada ni, semua kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Betul? Sebelum makhluk ni ada, semua kita ni dalam iradah Allah Ta'ala. Betul? Macam tu kan? Jadi kita ni, masa kita tak ada tu, sebenarnya kita dah ada ke belum? Tentu saya nak tanya tu. Dah ada ke belum? Zat kita memang tak ada. Tapi
Atau istilah kita masa tu, istilahnya dia panggil ma'lumullah. Kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala, tu bahasa lain kan. Maksud Allah sabit zat dia, sabit sifat dia. Antara sifat dia, sifat ilmu dia. Kita ni dalam ilmu dia. Bila kita dalam ilmu dia, istilah kita ni, kita dipanggil ma'lumullah. Kan alima ya'lamu ilman fahuwa alim. Allah alim. Kita ma'lum. Kita ni istilahnya maklum Allah Ta'ala. Allah alim dengan kita. Boleh? Faham? Saya sebut tu. Tu bahasa Arab tu pun kena kuasai juga bahasa tu. Kau tak kuasa semua bahasa Arab pun, yang tu cuba telan bahasa tu. Kita ni maklumullah. Jadi tak ada kita ni maklum tak dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi kita ni pun maklum tak dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi tak ada kita ni. Dah ada ke belum? Boleh? Faham? Tak ada kita ni, dah ada lah dalam ilmu Allah Ta'ala. Nak bagi ada kita ni pun belum zat kita ada, tapi ada kita yang bakal dia ada kan ni. Hatta sampai kiamat, apa dalam syurga esok ni, semua tu dalam maklum Allah. Jadi nisbah kita dalam maklum Allah. Maklum Allah ni dalam ilmu Allah Ta'ala, kodim lah. Bukan kita tu kodim. Apa yang kita dalam ilmu Allah Ta'ala tu kodim. Pasal kodim zat Allah Ta'ala, kodim sifat Allah Ta'ala. Bila sifat khas sebut ni, sifat ilmu Allah Ta'ala, sifat iradah Allah Ta'ala. Kalau ilmu ni, kita ni maklumullah, maklumullah kodim. Pasal ilmu Allah Ta'ala kodim, tentulah maklum ni kodim. Kalau iradah Allah Ta'ala kodim, masyiah Allah Ta'ala juga kodim. Apa masyiah ni? Apa yang Allah Ta'ala kendaki adalah kodim juga. Boleh? Faham? Jadi kita ni ada dalam, kita ni adalah maklum Allah, kita adalah termasuk masyiatillah. Kita ni adalah dalam kehendak Allah Ta'ala. Masa sebelum Allah Ta'ala bagi ada kita ni, kita dalam ilmu dan masyiah Allah Ta'ala. Masa tu kodim kita. Boleh faham? Kalau tak boleh telan tu, full stop. KFV tu, profil lain, ambil faham ni. Apa? Kita saya tak ada. Tu tak boleh faham, tampuk je. Tu. Yang tu kod level susah sikit. Melengung sikit, fikir kat tu. Pergi dapat. Dapat boleh faham, Alhamdulillah, boleh faham satu benda. Tu pun, kita nak nazar, kerana payah. Ulama' dah bagi dah kat kita formula untuk faham. Kita tolong cuma nak dengar, nak ambil reti je. Lepas tu, kita ni macam tu je. Allah Ta'ala dalam ilmu dia dah. Apa hal kita? La ilaha illallah. Yang tu yang kalau kita belajar buat zikir nanti, kalau kita faham siapa kita punya kedudukan ni, macam mana? Allah kita ni asyik tak ada, Allah yang ada. La ilaha illallah. La ilaha. Kita boleh ingat dia pun, dia yang bagi ingat kita. La ilaha. Terlalu ingat kita ke Allah Ta'ala, faham kita ke Allah Ta'ala tu akan menenggelamkan kita daripada kita hadirkan kita, bahkan ingatan kita hanya ke Allah Ta'ala. Dan kita akan rasa kita ni dengan dari Allah, dengan Allah ke Allah Ta'ala. Itu istilah. Benda macam tu pun ilmu satu hal. Bahkan dia kena guru belajar sampai faham dan kena latih sampai boleh rasa. Kalau sikit bandingan rasa tu macam mana? Kita kalau lapar, benda pula duduk depan sedap, macam mana? Tak peduli dah orang keliling kan? Buat makan pun payah lah ni. Buat cerita game yang sana, suka main game apa? Main bola kan? Suka ke main bola? Ada orang suka main game bola kan? Gol! Dia tak peduli lah sama keliling ni. Ke 4 pagi pun 4 pagi ya. Dia dah syok lah. Dia kat diri dia pun dia tak peduli lah. Masa apa tak lagi? Dia nak ngantuk kata tak ada lah. Dia tak makan tu, tak peduli lah. Makan dia tak fikir lah. Ni tengah syok ni. Putih saya cakap tu kan. Kalau tengah syok macam tu kan. Putih. Tak faham? Tak biasa dapat alam macam tu. Tak biasa alami macam tu. Tak biasa alami macam tu. Biasa alami macam tu. Kita nak tukar perangai tu bukan syok main game tu. Syok apa? Syok zikir kat dia.
Syok ingat kat dia. Syok faham kat dia. Syok baca kalam dia. Syok zikir kat dia. Syok selawat atas Nabi dia. Nak tukar minat tu lah. Nafsu tak suka musuh tak suka musuh banyak tu. Yang tu memang buah nafsu. Adik-adik setan. Dan lain banyak. Itu satulah bab tu. Yang tu panjang umur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi betul perjalanan hidup kita ni, bagi kita arifun. Maksudnya kita nak dapat ma'rifatullah ni. Bukan ma'rifatullah ni mengaji dapat ma'rifatullah, tak mahu ni. Dia ada latihan tarbiyah, istilahnya apa? Dia ada tazkiyah, apa lagi dia sebut? Tarbiyah. Apa lagi istilah dia sebut? Kita kena ada riyadah. Tu. Dia ada istilah tazkiyah, tarbiyah, ada riyadah. Apa riyadah ni? Ada riyadah, ada latihan batin yang kena bagi lalu untuk faham dengan apa kita dah belajar macam tauhid saya sebut ni, supaya kita faham Allah tu dia yang kidam, makhluk ni semua Adam, yang asal kita tak ada. Peringkat pertama ambil faham tu je. Kita semua ni Allah yang bagi ada, asal kita ni adami. Allah wujudi, kita makhluk mahasiswa Allah ni semua adami. La ilaha illallah. Ya dia tu cukup dulu. Kalau tadi tak boleh faham ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala, ma'lumullah, masyiatillah tu tak faham, silent je dulu. Diam Ustaz, letak tepi Ustaz. Kok susah. Mula-mula kita punya kefahaman nak bawa, formula dah dibagi untuk jadi arif pada Allah Ta'ala ni apa? Isbatkan wujud Allah Ta'ala. Saya sebut buah tu. Isbatkan wujud Allah Ta'ala. Dan dah wujud nak faham pula. Allah ni wujud dia, wujud yang zatul kidam. Kita ni diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kita zatul adam. Siap. Itu je mula-mula. Siapa? Kita jaza alaihil adam. Kita zatul adam. Allah zatul kidam. Jadi Allah wajibul wujud. Kita jaizul wujud. Mungkinul wujud. Atau istilah Allah asal dia memang wujudi. Dia memang wujudun wujudi. Kita ni adami. Siap. Boleh faham hak tu lah. Hati membenarkan, mengiyakan. Idrak tu. Faham betul-betul tu. Akal kita tak akul tu. Boleh terima betul-betul tu. Faham betul-betul tu. Itulah dapat iman. Itulah iman. Dan tu baru iman. Selagi tak boleh hadir, kata Allah wujud aku, tak ada iman ni. Itu mula-mula iman. Allah Ta'ala. Selagi tak boleh rasa aku ni wujud. Dan apa? Allah wujud aku, Allah wujud seluruh alam ni. Masuk dalam hati. Akal terima. Kan? Makhluk ni asalnya adami. Allah lah yang wujudi. Kan? Allah yang wajibul wujud. Kita mungkin wujud. Sepi tu kena hafal. Kena hafal. Zikir pun dapat dengan itu. Inilah iman. Di sebab baru boleh faham. Ini iman besar zarah. Istilah dia. Apa maksud iman sebesar darah? Maksudnya tasdik kita ke Allah Ta'ala tu betul dah. Apa dia? Mengiktiraf Allah wujud. Kita ni asal makdum. Asal kita tak ada. Tak ada apa. Zat kita tak ada, sifat kita tak ada, af'al kita tak ada, asar kita apa pun tak ada. Asal kita ni semua dalam ilmu Allah Ta'ala aja. Tu ke depan sikit. Umum nak faham, asal kita adami. Allah saja wujudi. Inilah iman. Kalau tu iman ni apa? Sambung. Wafusiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi khulfu bitahqiqi. Kau apa? 40. Situ dulu. Sambung nanti bab iman. Jadi saya sebut dah ni iman. Jadi iman apa? Wafusiral imanu bitasdiqi. Boleh membenar di hati. Hati boleh mengiktiraf. Allah. Tengok je urdu tu itu kan. Allah, apa? Allah ada. Aku ni macam mana? Amarah, ma'dum, Kita ni asal tak ada, Kita tak ada, asal. Allah, Toruri, Mesti ada, mana boleh tak ada punya. Kita ni ada, bukan mesti ada. Kita asal tak ada. Tapi yang mengadakan kita mesti ada. Toruri, lazim, saja nak punya urdu geram lagi nak sebut itu betul tak betul lain orang bukan kerti pun kena kecil pun orang bukan tahu tapi ada orang boleh tahu ni tak kira dia putih bila nak belajar urdu dengan nama tak tahulah
Wafusiral iman. Okey, nanti sambung bab iman tu. Jadi kita punya latihan iman ni nak minggu depan ni apa? Nak belajar iman apa? Belajar iman wujudi ya. Nazar ya. Nazar pun tak ada nazar. Hafal ya. Hafal ya. Allah wajib wujud, kita mungkin dulu wujud, jaizul wujud. Allah wujudi aku adami. La ilaha illallah. Nak faham Allah ilah ni macam mana? La mawjuda illallah. Wujud ni Allah aja. Makhluk asal tak wujud. Makhluk adami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sedar kan? Allah yang wujud. Kita ni harus wujud. Mungkin wujud. Bahasa lain, aku ni adami. Adami ni ada ni. Allahu yadaku. Allahu yadaku. Allahu yadaku. Allahu yadaku. Allahu yadaku. Allahu yadaku. Tengoknya kita. Allahu yadaku. Allahu yadaku. Allahu yadaku. Hidup kan? Allah. Allah. Hamara. Khaliq. Allah. Allah ni, dialah bagi ada aku. Dia mencipta aku ni. Allah lah yang memang dia ni ada ni. Mesti ada ni. Walaupun tak nampak dengan mata, nazar dapat. Kalau tak kerti nazar pun, hafal dulu. Latih dulu. Inilah riadah dia. Inilah dia panggil riadah. Jadi zikir tu ada tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa? Allah ada, aku tak ada. Aku ni Allah ya ada. Aku ni Allah ya ada. Aku ni Allah ya ada. Tu. Bantailah dia laju pun. Sambung nanti iman. Nak dapat iman macam mana? Bahas iman pula. Iman mana? Hati ke mulut? Iman hati ke mulut? Iman ni kerja siapa? Tasdik, membenar. Membenar kerja siapa? Itu apa kaitan dengan mulut? Mulut penterjemah. Jumpa nanti lah. Masuk tu lagi, kita habis 3 setengah. Sambung nanti. Wafusiral imanu bit tasdiqi. Ada soal? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه